Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okay, so weekend ni hari Sabtu. So thank you sebab korang join kelas pagi ni. Okay, tak ramai. For the time being ada 11. Should be kalau ikut yang daftar ada dalam ramai juga sebenarnya. Kalau ikut yang daftar ramai juga. Tapi mungkin dia orang tengok sesi video kot. Okay. So cikgu share dulu. Okay. So dia yang baru masuk. Okay. So first objektif kita pagi ni adalah untuk ulang kaji kertas 3. Okay, kertas 3. Kertas 3 ni ada sekolah dia ada buat latihan dia ataupun dia tekankan, tapi kebanyakannya fokus dekat kertas 1 dengan kertas 2. So kertas 3 ni tak ada. Even kalau kata korang cari seminar ke, bengkel ke yang fokus dekat kertas 3, selalunya susah lah nak jumpa. Okay? Susah nak jumpa. So cikgu punya ni adalah hari ni macam mana dan esok adalah macam mana kita nak jawab kertas 3, okey, kertas 3 bahagian 1 bahagian A dengan bahagian B lah. Okay, so before cikgu start, ada tak siapa yang memang tak pernah jawab kertas 3? Ada tak siapa-siapa yang tak pernah pun? Dia tak pernah tahu pun, ada kertas 3 ke? Okay, teruk sangat tu tak tahu kertas 3. Right, ada tak? In case ada. Okay. Kalau ada tak? Okay. So tak ada semua orang pernah jawab. Pernah jawab kertas 3 lah. Alright. So selalunya dalam kertas 3 ni dia pertama dia 40 markah. Okay, dia tak sama macam kimia, tak sama macam biologi, yang tu 50 markah. Kertas 3 fizik 40 markah sahaja. Okay, 40 markah sahaja. Dan 40 markah tu dia membawa lebih kurang 20 markah SPM lah. 20 markah SPM. So kertas 3 dia sebenarnya macam ni tau. Kertas 3 ni kertas tolong. Kertas membantu untuk korang naikkan markah lah. Sebab dia sebenarnya taklah susah. Okay, sebelum ada kertas 3, kalau dulu dia ada amali. Maksudnya korang buat dekat lab. So markah korang buat eksperimen, macam mana korang buat eksperimen tu semua, tu markah. Tapi sebabkan mungkin kekangan nak buat dekat sekolah, ada sekolah tak ada lab dan sebagainya, so ditukar kepada format menjawab kertas. Okay, ditukar menjawab dalam kertas. So basically, kertas 3 ni adalah eksperimen lah. Okay, kertas 3 ni adalah eksperimen. So kita punya fokus hari ni adalah untuk tengok eksperimen soalan nombor 1 dan nombor 2. Masa kita agak singkat, kita ada sejam setengah untuk tengok 2 soalan. Okay, kita cuba tengok untuk 2 soalan. Tapi cikgu tunjuk dulu nota ni. So untuk hari ni kita akan tengok nombor 1, nombor 2. And then esok kita akan tengok soalan bahagian B. So buat soalan bahagian B, antara masalah yang cikgu selalu tahu adalah korang nak buat prosedur, korang nak lukis, korang rasa macam banyak. Okay. So esok cikgu akan ajar macam mana nak buat prosedur 3 ayat sahaja. Okay, nak buat prosedur tu 3 ayat sahaja. Right. So ada yang dah tahu ke cara nak buat prosedur 3 ayat? Okay. Ke selama ni memang korang buat 3 ayat untuk prosedur? Okay, Adam dah tahu dah. Dah power dah Adam. Okay, prosedur 3 ayat je. Okay, so tengok kat sini. Paper 3. Okay, so fokus kita hari ni bahagian A. So bahagian A, dia ada 2 soalan, 1 dan 2. Okay, 1 dan 2. 1 dan 2. So perbezaan dia
Nombor 1 markah dia banyak sikit 16. Okay, markah dia banyak sikit 16 and korang punya objektif untuk nombor 1 adalah untuk korang, dia dah buat eksperimen. Nombor 1 macam ni. Dia buat eksperimen. Dia ada result, dia ada data. So data dia tu, dia nak korang baca nilai dia, korang tablekan and korang jadikan buat graf, lukis graf daripada data tu. Tu objektif nombor 1. Dia dah buat eksperimen, dia ada data, korang baca data, korang rekod data, korang analisis. So analisis tu adalah melalui graf lah, lukis graf. Tu nombor 1. Markah dia banyak sikit, 16. Okay. Nombor 2 ni, dia dah buat eksperimen dan dia dah ada data. Dia dah buat dah graf. Soalan nombor 2 kita analisis graf. So bila analisis graf, soalan nombor 2 ni berkait dengan matematik. Okay, matematik. Siapa yang rasa maths dia untuk contohnya cari kecerunan, luas dan sebagainya, benda tu macam agak lemah ataupun nak susun-susun balik formula, agak lemah algebra, nombor 2 adalah benda yang korang kena buat latihan banyak. Okay, siapa yang lemah algebra, siapa yang rasa lemah untuk analisis graf, kecerunan, luas tu, yang tu banyak fokus nombor 2 supaya korang boleh score 12 markah. Sebab nombor 2 maths. Okay, nombor 2 banyak kepada maths. So kalau lemah maths, nombor 2 susah. Nombor 2 tu jadi susah sikit. Okay. Nombor 3 ataupun soalan bahagian B, nombor 3 dengan nombor 4. Nombor 3 adalah mana-mana eksperimen daripada form 4. Okay, mana-mana eksperimen form 4. Nombor 4 ni mana-mana eksperimen form 5. Okay. Persoalan dia, korang rasa eksperimen dia banyak. Betul ke tak betul? Okay, eksperimen dia banyak. So, cikgu boleh bagi tahu, nanti cikgu ada list kat bawah, eksperimen yang popular antara form 4 dengan form 5. Form 5 punya eksperimen lagi sikit. So, kalau nak jawab bahagian B, terpulang. Korang nak study eksperimen yang mana satu, tak apa. Contohnya, just nak study untuk form 5 sahaja. Boleh. Sebab nanti bila korang nak jawab bahagian B, jawab nombor 4 je lah. Jangan jawab nombor 3. Cuma dia ada beberapa trik lah kat situ. Okay, markah dia pun 12. So, markah yang paling banyak sebenarnya nombor 1. Okay, markah paling banyak nombor 1. Okay. So, first kali, bila kita kata paper 3 ni paper eksperimen, so benda paling penting dalam eksperimen apa dia? Benda paling penting dalam eksperimen adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah ataupun kau punya variable. Okay, kita punya variable. So, paling penting kalau paper 3, bila baca soalan ataupun bila kita tengok data yang ada, kita tahu mana manipulated variable, mana responding variable, mana manipulasi, mana bergerak balas. Sebab apa? So kita nak gunakan manipulasi bergerak balas tu banyak kali. Okay, banyak kali. Sekejap Okay. Right. So kita nak guna manipulasi bergerak balas ni banyak kali. Bila kita nak tulis inference, ni cara tulis inference bahasa Melayu lah. MV mengaruhi RV atau boleh tulis RV dipengaruhi MV bahasa Melayu. Sekarang cikgu turun tengok bahasa Inggeris. Hypothesis dan aim of experiment, tujuan. Okay. So kalau bahasa Inggeris dia pun sama, MV affect the RV or RV depend on MV. Terpulang nak pakai ayat yang mana? Dua-dua betul. Cuma susunan lah. MV affect RV, RV depend MV. Okay, tengok susunan tu betul. Okay, and then hypothesis and aim, relationship between MV and RV. Okay. So, kita senaraikan pemboleh ubah. Okay, senaraikan ya. Senaraikan. Okay, susunan. Right. And then procedure. Okay, procedure. Tapi hari ni kita tak tengok sangat pada procedure sebab kita tak tengok soalan nombor 1.
Ini prosedur. Okay. So untuk analisis graf, korang lukis paksi sahaja. Jangan lupa unit. Jangan lupa unit, paksi Y, paksi X, jangan lupa unit. Dan ni graf lah kalau nama graf. Alright, so cikgu pergi tengok sikit-sikit eksperimen-eksperimen yang ada. Antara eksperimen yang ada yang korang kena ingat. Okay. Yang pertama adalah ticker tape. Alright, ticker tape. So eksperimen ticker tape ni ada tahun kat situ. Okay, korang boleh tengok ada tahun kat situ. Cikgu senaraikan. Yang warna merah adalah tahun dia keluar SPM. Warna merah tu tahun dia keluar SPM. Okay, warna merah tahun dia keluar SPM. Warna biru adalah tahun dia keluar dalam trial MRSM. Tahun dia keluar trial MRSM. So, dalam kurungan nombor 1, 2, 3 itu nombor soalan. Okay, nombor soalan. So, kalau nombor 1 maksudnya soalan tu keluar 2005, markah dia 16. Kalau keluar nombor 2, markah dia 12. Okay, beza bentuk soalan dia. Kalau keluar nombor 1, dia bagi tape, korang kena baca tape, buat pengiraan, tulis dalam table, jadual, buat graf. Kalau keluar nombor 2, dia dah buat eksperimen ni, dia dah bagi graf. So korang yang kena selesaikan graf tu, cari kecurunan dan sebagainya. Kalau nombor 3 maksudnya kena buat eksperimen ni daripada mula, daripada awal. Okay, daripada mula. Alright, so kita tengok nombor 1. Soalan yang cikgu bagi kat korang, nombor 1. Ini ke? Okay, ni. Okay. So, 15. Okay, 15 orang. Right. Okay. Soalan yang cuba bagi kat korang, kita ambil daripada satu bab je. Okay, satu bab sahaja. Bab elektromagnet. Soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3. Tapi bab yang sama. Okay, bab yang sama. So, dekat sini. Okay. First, ni soalan nombor 1. Student carry out experiment to investigate relationship. Ni ayat to study relationship. Ini adalah ayat untuk aim, tujuan eksperimen. Okay. So dia nak kaji apa? Between electric current and angle of deflection. Right. So salah satu daripada ni adalah manipulated variable. Satu lagi adalah responding variable. Okay, manipulated variable and responding variable. Macam mana nak tahu mana manipulated, mana responding? Okay. Dia ada trik dia. Dia tak semestinya yang ini MV, yang ini RV. Okay, tak semestinya yang mula-mula tu manipulated, yang akhir tu responding variable. Kadang-kadang dia tukar. Okay, to make you confused, kadang-kadang dia tukar. So, yang korang kena tengok adalah baca dulu habis soalan tu. Okay. So ni dia punya setup, ni gambar dia, ni setup dia. Okay. Alright. And then the power supply is switch on, the student adjust the rheostat so that the current flow is 0.1. Okay. Term ni penting kan, nanti cikgu terangkan kenapa perkataan ni penting. Okay, ada perkataan ni penting. Sebab ni nanti korang akan pakai juga dekat eksperimen, kalau eksperimen elektrik pun kena pakai ayat ni. Okay, nanti cikgu cerita kemudian. Okay, and then the copper wire swing outward. Okay, the angle is measured with protector. Okay, the experiment is repeated with a reading sekian, sekian, sekian. Okay, so ini dia punya prosedur. Okay. Alright. So dekat sini sebenarnya, kalau kata korang blur nak buat prosedur dekat bahagian B, ini sebenarnya dia ajar cara buat prosedur. Yang cikgu kata 3 ayat tadi. Okay, 3 ayat cara nak buat prosedur. 3 ayat tu ada dekat sini. Cara dia tulis ni dia ikut 3 ayat buat prosedur. Okay, tapi tu kita tengok kemudian.
So dekat sini nak tahu mana manipulated, mana responding, mana yang dia tulis. Contoh dia tulis I dia tulis. Dia tulis. Soalan dah tulis. Okay. Mana yang soalan dah tulis adalah manipulated variable. MV. Mana yang kita kena isi. Okay. Kita kena isi responding variable. Right? Yang kita kena isi responding variable. So selalunya gambar pertama dia tolong guide. Okay, dengar betul-betul. Gambar pertama dia tolong guide. Gambar pertama ni penting supaya kita tahu macam mana nak baca. Okay, gambar pertama ni penting supaya kita tahu macam nak baca. Tengok. Dia baca sudut ni 98. Okay, 98 tu baca dari mana? Maksudnya dia baca daripada belah sini. Baru dia dapat 98. So kita nak baca yang bawah, ikut cara dia baca. Okay, ikut cara dia baca. So gambar pertama really important. Okay, gambar pertama tu sangat penting. Alright. So kesalahan yang selalu berlaku adalah korang terus baca. Okay, terus baca. Sabar dulu. Sebab kita sebenarnya tak habis baca soalan. Habis yang ini, gambar ni memang kita kena lengkapkan. Jangan buat dulu. Jangan buat dulu. So kita fokus terus turun sebab dia akan bagi 5 gambar. Okay, fokus turun sampai 5 gambar baru soalan. Okay, baru soalan. Baru jawab yang ni. Yang atas tu biar dulu. Jawab yang ni dulu. Okay, so manipulated variable dia adalah kita tengok kat sini. Okay, kita ambil ayat dia. Okay, ayat dia manipulated variable adalah electric current. Responding variable angle of deflection. Ambil ayat dia. Okay. Okay, so ambil ayat dia. Arus elektrik. Electric current. Arus elektrik. Kalau buah I boleh bubuh I. Okay, and then boleh ubah bergerak balas dia adalah angle of deflection. Theta. Okay. Bahasa Melayu dia tadi dia ambil sudut. Okay. Bahasa Melayu dia panggil sudut pesongan. Okay. So ambil bahasa Melayu dia sudut pesongan. Okay. Daripada 16 dah dapat 2. Right. So kertas 3 kalau boleh score. Score sebanyak yang korang boleh. So minimum sepatutnya minimum. Kalau korang ada tercareless apa, minimum pun mesti 32 ke atas. Wajib. Okay, wajib 32 ke atas. And even sebenarnya kalau korang follow cara yang betul, korang buat tak gopoh, relax-relax, tengok betul-betul cara dia, korang boleh score 40 over 40. Okay, tak mustahil. Cikgu ada je ramai je student yang score 40 over 40. Even dalam trial, score 40 over 40. Okay, so constant variable kat sini dia punya trick sikit. Okay, kat sini trick sikit. Sebab bila kita constant variable, kena faham macam ni. Constant variable ni benda yang tak boleh tukar. Okay, tapi kena faham betul-betul. Dia tak boleh tukar. Kalau tukar, efek eksperimen. Okay, tak boleh tukar. Kalau tukar, efek eksperimen. So kita tengok. Apa yang dekat sini, kalau kita tukar, akan efek eksperimen. So kat sini ada magnet utara, atas ni selatan. Okay. So apa yang kalau kita tukar, efek eksperimen. Okay. Try to think. Okay. Cuba korang fikir. Apa benda yang kalau tukar, efek eksperimen? Okay. Pole of magnet, kutub magnet. Right? Boleh? Kedudukan kutub magnet, boleh? Okay. Lagi?
Oi, sana. Ya, terkeluar. Ya. Okay. Right. Oops. Okay, kejap. Okay. Nampak? Belum ya? Ya. Okay, so yang kita tak boleh tukar pool of magnet, okay, kutub magnet. Lagi apa kalau selain kutub magnet? Kalau kita tukar effect eksperimen. Type of wire. Type of wire. Type of wire, yes. Effect. Effect, boleh. Type of wire boleh. Jenis wire, boleh. Dia akan effect eksperimen. Sebab different wire, different resistance. Kita akan ada different current flow. Betul, tak boleh tukar. Okay, apa lagi? Okay, saya nak tengok ada tak jawapan lain yang korang boleh bagi. Betul? Pool of magnet boleh. Ataupun kalau tak boleh, tak berapa pool of magnet, strength of magnet. Pool of magnet ataupun strength of magnet. Maksudnya strength of magnet tu tak tukar lah magnet tu. Okay, kita tak tukar magnet tu. Okay. Pool of magnet. Strength of magnet, kekuatan magnet. Okay. Type of wire, betul? Okay, jenis wire. Kita tukar jenis wire. Okay. Ada jawapan lain? Okay, boleh ke cikgu kata tukar, kita tak boleh tukar bateri? Okay. Constant variable dia number of battery. Boleh ke tak boleh? Okay, try to think. Kalau constant variable dia, pemuli ubah dimalarkan dia, cikgu tulis number of battery. Ataupun power supply. Okay. Boleh ke tak? Okay. Dalam pandangan korang boleh ke tak? Okay. Tak boleh code. Okay, kenapa dia code right? Okay, kalau tak boleh code tu kenapa? Kenapa tak boleh tukar power supply? Sebab dia macam ni. Power supply, kalau kita tukar, kita kata eksperimen dia tadi, okay, eksperimen tadi dia dah control menggunakan rheostat sampai current dia 0.1. So kalau korang tukar power supply pun, tak boleh sebab at the end, korang tukar pun power supply, dia akan control guna rheostat sampai current tu still 0.1. So itu penukaran yang memang korang kena samakan, tapi kalau tukar tak ganggu eksperimen. Dah faham Dia mesti ambil yang tukar ganggu eksperimen. So yang kawan korang kata tadi, pool of magnet, okay, and then wire, tu ganggu eksperimen. Sebab apa? Kalau kita belajar topik ni, ini adalah topik 3.2, elektromagnet 3.2. So, kalau secara ringkasnya, cikgu pernah ajar nak tahu arah dia. Okay, ikut gambar tu, south ke atas, north kat bawah. So, current tu dia turun daripada sini. Cikgu lukis dulu, nak bagi faham konsep je. Ni konsep ni tak ada kaitan paper 3. Maknanya jawab paper 3, korang tak faham konsep ni pun tak apa. So, current lalu sini, current ke belakang. Maksudnya current dia macam ni. Current lalu. So, kalau kita belajar konsep dia, atas ni south, bawah ni north. So, kalau macam ni masuk maknanya kita tanda X. Okay. Magnetic field, north to south. North to south. Kalau current masuk, magnetic field dia clockwise, arah jam. So, dari situ kita nampak anak panah sini, magnetic field belah sini, anak panah sama, maksudnya ni kuat. So, dia akan tolak keluar. Tolak ke arah yang lemah. Okay. Kalau kutub, tukar kutub, efek dia adalah north, south, ni X. Okay. Magnetic field magnet sentiasa north to south. Medan magnet untuk magnet utara ke selatan.
Untuk wire yang bawa current pula, dia arah X, arah jam. So dari sini ni kuat, dia akan tertolak ke dalam. That's why tak boleh tukar kutub magnet. Kalau kita tukar, dia punya pemesongan bukan keluar, pemesongan dia ke dalam. Okay, itu dia punya konsep. Tapi kita nak jawab paper 3, korang tak perlu tahu pun arah tu, sebab dia at the end dia benda yang ada kat sini. Okay, so itu dia punya ni 3 markah pertama daripada 16. So kita ada lagi 13 markah nak kejar. Right, 13 markah. Okay, lepas tu barulah jawab B. Okay, so dekat sini ada 4 markah. 4 markah ni berdasarkan gambar tadi, bacakan bacaan dia, and then kalau kata formula pun dia dah bagi. Okay, bacakan bacaan theta D. Maknanya yang korang baca pada protector tu theta D. For each value of theta D, calculate theta. Pada setiap theta D yang kita baca, kira theta. Jangan risau, kalau mana-mana bab sekalipun dia bagi formula, follow formula dia. Formula dia tolak 90. Okay, so record the value dalam space. Okay, alright. So korang yang ada, cuba bagi jawapan dia satu per satu. Okay, theta D dia berapa kat sini? Theta dia kata tadi, theta D tolak 90. So theta D tolak 90, jadi 8 lah. 8. Okay, bawah ni pula kita baca berapa? Baca kena betul Okay, so berapa bacaan? Okay, kita cuba sama-sama. Rajah 1.3 pula berapa bacaan? Atas tadi dapat 8. Bawah ni berapa bacaan? Okay, theta D dulu. Okay, theta D dulu, berapa bacaan? Okay. Dapat tak? Korang dapat baca tak? 105. Okay, 105 darjah. Okay, so tolak 90. Okay, 100 theta D dia, theta tolak 90. 105 tolak 90. Korang akan dapat 15. Right, 15. Okay. Right. Okay, seterusnya. Okay, so yang berikutnya 114. Okay, good. So tolak 90, korang akan dapat 24. Okay. Okay, dua gambar akhir. Nah. Okay. So yang ni adalah 123. Okay. And kita akan dapat 33. And yang terakhir 130. And bacaan dia adalah 40. Okay, jangan lupa sudut sudut. Okay, sudut. Okay, so antara perkara lain yang selalu berlaku di sini. Cikgu, ni saya nak kena letak titik perpuluhan ke tak payah letak titik perpuluhan? Right. So ni nak menjawab soalan tu. Mana-mana alat, dengar mana-mana alat. Nak tahu ada titik perpuluhan, tak ada titik perpuluhan, ikut alat. Cuba tengok dekat alat ni, nombor paling kecil berapa? So dekat sini ni kosong.
paling kecil dia 1. Okay, paling kecil dia 1. So bila paling kecil dia 1, tak payah bubuh perpuluhan. Alat lain pun sama. Kalau contoh, paling kecil dia 0.1. So korang bubuh 1 titik perpuluhan. Kalau paling kecil dia 0.01, ada 2 titik perpuluhan. So ikut alat. Okey, ikut alat. Titik perpuluhan ikut alat. Kalau alat tu paling kecil dia 1, tak payah titik perpuluhan. Kalau paling kecil 0.1, letak 1 titik perpuluhan. Alright? So titik perpuluhan sebenarnya ikut kepada alat. So tak payah nak risau nak kena titik perpuluhan ke, tak payah. So tengok kepada alat. Tip dia tengok alat. Okay, untuk kita tabelkan data, ikut dia nak apa? Dia nak I, theta D, theta. Okay, dalam kes ni kebetulan tak ada unit. Okay, theta tu tak ada unit lah. So, unit dia sudut saja. So, kita pun buatlah table. Bacaan dia tadi ada 5. Okay. Buatlah table 5. 2. Okay. Contoh je lah. Okay, contoh je lah cikgu pun. Right. Yang terlebih tu abaikan lah. Okay, yang terlebih ni kita abaikan. Okay. So, kita pun ikutlah dia nak current. Tulis je dulu I. And then, antara cara yang boleh buat adalah buat kurungan, letak A. Mewakili unit. Wajib unit wajib. So, mana-mana bab tengok pada alat tadi, apa unit dia, bubuh. So, dalam kes ni, theta D ni tadi, kalau nak bubuh juga, bubuhlah darjah macam tu. Okay, theta, darjah. Okay, so ada markah. Sebab table je 3 markah. Table 3 markah. Kalau termometer, okay soalan. Kalau termometer, ikut termometer tu juga. Termometer dia nombor paling kecil berapa? Kalau contoh termometer tu ukur paling kecil 0.1, so 1 titik perpuluhan lah. Ikut kepada alat. Okay, still ikut kepada alat. Termometer pun ikut kepada alat. Okay, so ada tengok dia punya tu. Dia ikut alat dia lah, tengok alat. Alat nombor kecil dia berapa? Paling kecil berapa? Paling kecil berapa? Okay, so kita senaraikan balik. Current tadi 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Alright. So yang kat sini sudut dia 98, 8, 105, 15, 114, 24, 123, 33, 130, 40. Okay. Kalau dah buat unit kat atas, tak payahlah bubuh unit kat sini. Tak payah bubuh ni. Ampere tak payah bubuh. Yang kat atas tu je. Pakai yang atas je. Okay. So kenapa nak kena belajar benda macam ni? Sebab bila korang masuk bidang sains, okay, kita bukan buat eksperimen untuk kita je. Eksperimen yang sama pun dibuat dekat tempat lain, dekat negara lain. So bila korang nak share data dengan negara lain, contohnya, so dia ada satu cara standard. So cara standard dia memang macam ni. Bila kita nak buat table apa semua, cara dia macam ni. So bawa lah data tu pergi mana-mana pun orang akan faham. Okay, sebab tu dia ada cara untuk collect data, untuk baca data. Itulah tu dia buat paper ni, supaya korang biasa dengan cara tu. Okay, selain daripada markah, korang biasa dengan cara tu lah. Baca, buat table sebagainya. So ni ada 3. Okay, macam ni kalau salah satu je, salah baca. Masalah dengan nombor 1, salah baca dia efek banyak perkara. Okay, kalau korang salah baca, yang dekat atas ni kata salah baca, tak dapat dah 4 markah ni. Okay, 4 markah ni mungkin hilang. Adalah hilang sikit lah, bukan hilang semua.
Takkan semua salah baca kan? Okay, kalau semua salah baca, hilang semualah. Bila hilang semua, korang punya table ni hilang semua juga. Okay, dia ada domino effect. Sebab tu, ambil masa, baca tu ambil masa, baca betul-betul. Spend nombor 1 ni untuk baca. Kalau dah baca, tengok balik. Betul ke cara aku baca? Tengok balik, betul ke aku baca? Supaya korang tak buat salah. Bila baca betul, yang lain ni akan follow betul. Okay, so baru ada 7 markah kat sini. Campur tadi yang atas, 3 pun boleh ubah, dah 10. Alright? So, lagi 6 markah. Ya. I buat kerja. Please tengok TV dulu. Nanti saya datang. Okay, thank you. Bye-bye. Alright. So, on the graph, draw theta against I. So, ni korang kena ingat, bila theta against I ni maksudnya Y lawan X. Okay, it always Y against X. Y against X. Y lawan X. Y lawan X. So, kita nak kena plot graph. So, plot graph markah dia paling banyak lah, 5 markah. Dengan syarat, maklumat kat atas betul, bawah ni insyaAllah boleh betul. Okay, kita pun nak plot graph. Okay. Okay. So, perkara paling penting bila plot graph, cikgu pakai pen merah supaya korang nampak. Korang boleh pakai je. Selalu korang akan pakai pensil lah. Okay. Kalau Pak C pakai pen pun tak apa. Okay, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Jangan lupa current. Jangan lupa unit. Okay, jangan lupa unit. Itu untuk Pak CX. Okay, tricky part dia dekat Pak CY. Nombor berapa kita nak bubuh. Sebab dia punya nombor tadi, kalau cikgu tulis data dia balik, dia adalah 8, 15, 24, 33, 40. So trik dia adalah kita nak pakai Pak CY ni nak pakai berapa. Okay. So kalau korang punya cadangan, kita nak pakai berapa dia punya selang. So itu punya data 8, 15, 24. Okay, nak pakai berapa? Firdaus kata pakai 5. Okay, 5. Cukup ke 5? Kita try 5. Okay, 5, 10, 15. Tengok cikgu tak bubuh point Cikgu tak bubuh point. Okay, cikgu tak bubuh point sebab theta tu tak ada point. Jangan bubuh point. 20, 25, 30, 35. Okay, cukup 40. Okay, buatlah lebih sikit. Okay, and then buat theta. And buatlah sudut. Okay. So, tu dia punya graph. Okay, yang penting bila nak buat graph nanti, graph dia takkan dapat cantik. Korang kena lukis best fit line. Kena lukis garis lurus. Garisan yang dipanggil apa? Garisan best fit line tu garis yang terbaik lah. Okay, so cikgu nak cuba tunjuk macam mana nak buat. Okay, pertama dah buat tu, sudut dah ada, maklumat dah ada kat tepi tu, tu dah boleh dapat markah. Kenapa dia bergerak ni? Sekejap Okay. Sekejap. Bergerak lagi. Okay. Alright. Okay, kita cuba plot 8. Okay, 0.1, 8. 6, 7, 8. Okay, 15. 24. Okay, 24, bawah 25.
Okay, bawah 25 selang 2 kotak. Okay, lepas tu 33, 31, 32, 33. Okay, and then 40. Alright, so cikgu dah plot. Okay, so kat sini kalau cikgu letak pembaris, okay, cara dia nak dapat best fit line, tengok pembaris letak kat ujung start kosong ni, and then korang gerakkan sentuh atas sekali dulu, atas sekali. Okay, cikgu punya susah sikit sebab pembaris cikgu dia bergerak ikut darjah. Okay, bila cikgu letak macam ni, okay, cikgu tak pasti korang punya, tapi kalau korang okay, korang lukis, cikgu punya ni dapat satu garis duduk dekat atas, satu garis duduk kat bawah. So cikgu cuba lukis garisan dia. Pakai warna apa? Warna biru. Okay, warna biru try. Okay, so cikgu ada 3 garis bersentuh. Nampak tak? Boleh nampak tak? 3 garis bersentuh, 2 garis, satu atas, satu bawah. 3 garis bersentuh, lepas tu garisan tu satu atas, satu bawah. Okay. Okay, dapat tak? Okay. Cikgu if 2 atas, satu bawah. 2 atas, satu bawah, berapa yang sentuh? Berapa yang sentuh Adam? Berapa titik disentuh? Okay, berapa titik yang disentuh? 2 atas, satu bawah should be okay. Cuma nak tengok berapa titik yang disentuh. Okay, macam ni, cikgu sentuh 3 titik. Satu atas, satu bawah. Tu yang terbaik lah. Tapi kalau korang buat garisan, 2 atas, satu bawah, kena tengok jugalah. Okay, so kalau korang buat, siapa nak cikgu check, hantar dekat cikgu, message cikgu So korang ada nombor cikgu kan? Okay, kalau message cikgu, nanti WhatsApp kat cikgu korang punya graph. So cikgu boleh tolong check kan kalau mana best fit line ke tak. Okay, best fit line ke tak. Okay, ni nombor cikgu. Alright. Ui, ada yang hantar, laju betul. Okay, dah? Alright, ada sebarang soalan nak tanya ni? Okay, dapatlah 5 markah. Okay, 5 markah dikira macam mana? 5 markah pertama dia tengok ada unit ke tak dekat paksi ni. Okay, and then korang punya paksi tu okay tak dia punya apa tu, nombor yang dia pakai, ada titik perpuluhan ke tak ada ikut kepada alat tadi. Okay, ni betul. Lepas tu dia tengok titik. Okay, titik ni kalau plot betul, okay, akan ada markah 2. Semua titik lah, 2 markah. And then korang punya line tu best fit line, 1 markah lagi. So 5. Okay. Alright, yang lain okay ke? Senyap je hari ni. Korang ada ke tak ada tu? Okay, Hasina, Ifatul, okay lagi, siapa lagi? Liana, Najwa, Sabrina, Syaira. Okay alright. Okay, itulah dia nak dapat sekarang baru 15. Mana satu lagi? Deng. Apakah relationship dia? Okay, so apa jawapan korang? Untuk E, korang nak lukis graph based on the graph. Okay, ni satu perkara based on the graph. Katakanlah korang salah plot graph. Okay, contoh
korang plot graph, kata dapat macam ni. Okay. So kalau korang dapat macam ni Y, ni X contohnya lah. So ni korang kena tulis Y increasing linearly with X. Y bertambah secara linear dengan X. Kalau dapat graf macam ni. Sebab ni ingat soalan dia adalah based on the graph. Kalau graf korang salah, contoh ni graf ni salah. Graf ni salah. So sepatutnya kita dapat directly proportional, berkadar terus. Tapi katalah salah. Okay, salah. Jawapan bawah ni jangan korang tulis directly proportional sebab graf yang korang lukis bukan directly proportional. Ikut graf yang kita lukis. Okay, ikut graf yang kita lukis. So kalau kita lukis tu graf yang ini hubungan dia increasing linearly, bertambah secara linear. So dalam kes ni theta directly proportional to R. Okay. Selalunya yang jadi salah adalah ni. Tak tulis ni. Tulis directly proportional sahaja. Kalau tulis tu sahaja salah. Kena tulis lengkap. Alright, tulis lengkap. So kalau korang tulis macam tu, dapatlah markah dia 16 keseluruhan dia. Okay, dapat tak? Cikgu boleh ke lukis graf selain directly proportional? Tengok kepada soalan. Okay. Selalunya SPM directly proportional. Okay. Alright, so ada sebarang soalan yang korang nak tanya kat sini? Okay. Adalah juga graf yang korang lukis increasing linearly. Contohnya kalau kata gas law, katalah eksperimen tu gas law. Okay, so dia buat pressure, temperature, degree Celsius. So bila korang lukis graf dia memang akan dapat macam ni lah. Contoh. Kalau ada hubungan graf tu adalah increasing linearly, meningkat secara linear. Itu pun kalau dia bagi degree Celsius. Okay. Dapat ke? Okay, so everyone ada sebarang ni, cuba komen sikit. Kalau tak ada, kita pergi ke soalan nombor 2. So itulah nombor 1. Okay. Nombor 1 mana-mana bab pun sama. Contoh, cikgu buka lain contoh, ni contoh je. Contohnya okay, ni sebagai contoh. Ni eksperimen nombor 1. Okay, dia keluar macam ni. Ni kalau SPM topik yang memang tak ada dalam paper 3. Okay, paper 3 tak ada. Ni selalunya. Tapi ni dekat trial ni ada. Tapi tak kisah pun sebab dia nombor 1. Apa yang korang kena buat adalah baca gambar. Okay, so dia akan bagi gambar, baca gambar. Okay, baca gambar. Contoh macam ni. Ni yang cikgu nak cakap pasal alat tadi. Korang tengok ni kosong. Yang ni 1. So paling kecil dia berapa? Okay, paling kecil dia berapa kat situ? So paling kecil dia adalah 0.1. Jadi bila kita nak menjawab, mesti ada 0.1. Right.
Alright, ada soalan dari kawan korang. Ni good question. Cikgu send to everyone. Okay. Soalan dia, kalau graf salah, jawapan E mesti ikut graf juga ke? Dapat markah ke macam tu sebab graf salah? Soalan E pun salah kan? Okay. So cikgu faham soalan dia. Soalan dia adalah, tadi kita jawab kan? Kita jawab soalan kita tu dah salah lah. Kita lukis graf salah. Okay, kita lukis graf salah. Katalah kita lukis graf salah. So, jawapan yang kita bagi dekat E, kita bagi jawapan ni. Y increasing linearly. E dapat markah 1, tapi graf kita tu tolak markah lah. Sebab soalan E adalah based on your graph. Based on your graph. Okay. So, kita tak boleh tulis directly proportional. Sebab kita lukis graf increasing linearly. Bertambah secara linear. So, sentiasa ikut graf. Walaupun graf salah, ikut graf. Okay. Dapat? Boleh? Okay. So soalan nombor 1, yang macam cakap tadi, korang kena tengok kepada alat. Okay, kepada alat. So contohnya alat ni lah, paling kecil dia 0.1. Bila kita baca mesti letak titik perpuluhan. Okay, mesti letak titik perpuluhan. Okay, sebab contohnya okay, sekejap. Ada tak? Contohnya macam ni. Ini dia letak kat nombor 3. Okay, dia letak kat nombor 3. Tapi paling kecil dia ada 0.1. So bila kita nak tulis, kita akan tulis 3.0. Okay, clear untuk yang titik perpuluhan dengan tak titik perpuluhan. Okay, dapat titik perpuluhan dan titik perpuluhan. Itu yang penting lah. Okay, so itulah dia untuk nombor 1. Okay, now kita pergi nombor 2. Okay, nombor 1 make sure korang score, try lah to score 16/16. Okay, 16/16. So nombor 2 soalan dia macam ni. Dia dah buat eksperimen, dia dah dapatkan data, and then selepas dia dapatkan data, dia nak kita analisis data. Okay, contoh. A student carry out experiment to investigate the relationship between the force and current. Okay, ini pun cikgu buat topik yang sama, force and current. Maksudnya topik ni pun elektromagnet 3.2. Okay, passing through a 5 cm length of conductor. The conductor is placed between the pool of strong U-shaped magnet. Sebenarnya gambar dia adalah gambar yang kita buat nombor 1. Tapi cikgu letak soalan nombor 2 nak tunjukkan untuk nombor 2 dia tak bagi gambar pun. Dia tak bagi gambar pun eksperimen tu. Maksudnya korang tahu, ni eksperimen dia macam mana? Okay. Yang penting adalah dia dah dapat result. Ini result dia. The result of the experiment is shown, force against current. Okay. Tadi kita buat eksperimen ke atas, kita tak buat force against current. Kita buat angle of deflection, sudut. Okay, sudut tu sebenarnya mewakili force lah. Lagi banyak current, sudut dia lagi besar force. Okay, yang ini kat sini dia buat eksperimen force and current. Okay, dia buat eksperimen yang sama sebenarnya. So dia dah bagi graf. So our job 12 marks is to analyze the graph. Analisa graf. Okay, pertama dia akan tanya based on the graph. Sama juga berdasarkan graf. Okay, so based on the graph, what happened to F as current increase? So, apa jadi dekat F? Ikut graph tadi, F pun increase. Okay. Tak perlu tulis directly proportional, tak perlu. Dia hanya tanya apa berlaku. Okay, I increase, F increase. Yes, ikut graph, hubungan dia F directly proportional to I.
Okay, F daya berkadar terus dengan arus. Okay. Okay, seterusnya, ni kata analisis tu. Determine the value of F when current 1.2. Tunjukkan pada graph, show on the graph, and then nak nilai. Okay, 3 markah kat situ. 3 markah. Selalunya 2, tak apa, kita buat. Okay, 1.2, mana F dia? Okay, so 1.2, dia minta F. Okay, kenapa 3 markah? Sebab pertama, korang kena buat apa? Ambil pembaris, panjangkan dulu. Okay, so eksperimen dia buat sampai nilai tu je. Okay, tapi kita nak kena dapatkan kalau current 1.2 macam mana. Alright, so kita tarik lagi. Cikgu nak gerak susah, korang senang sikit lah pakai kertas. Astaghfirullahaladzim. Okay, tu dah tarik. Tu kira satu markah. 1.2. Berapa F? Show on the graph, tunjukkan. Okay, ambil pembaris daripada 1.2 tu. Okay, tandakan putus-putus lah. Okay, kalau kita tandakan. Graf ni pun agak sengit. Okay, 1.2. Okay, macamnya graf ni sengit sikit. Okay, lepas tu kita tarik. Kita tarik sampai sentuh. Okay, tarik sampai sentuh sini ha. And then baca. Okay. Cuba baca. Berapa bacaan nombor tu? Okay, berapa bacaan nombor tu? Alright. Alright, 46.5. Okay, ya ke 46.5? Betul lah 46.5. Sebab ni 46, 47, okay, 48, 49, 46.5. So kita pun tulislah 46.5. Okay, 46.5. Alright. Okay. So tak habis lagi analisis tu, baru dapat macam ni. So kita tarik graf tu tadi, satu markah. Kita tarik tunjukkan dekat graf. Untuk dapat 46.5, jangan lupa tulis unit. Unit kena tulis. Okay, dapatlah markah ketiga. Okay, so ni yang penting. Calculate the gradient of the graph F against I. Calculate the gradient, cari kecerunan. So tunjukkan pada graf macam mana cari kecerunan, markah dia pun 3. Okay, so cikgu kata soalan bahagian sini matematik. Okay, matematik. So nak cari kecerunan macam mana? Alright. So untuk cari kecerunan, selalunya korang kena buat segitiga. Okay, segitiga. Tips dia buat segitiga. Yang penting kotak dia mesti lebih daripada 4 kotak. Okay, lebih daripada 4 kotak. Maksud cikgu macam mana? Maksud cikgu macam ni. Okay, sekejap Okay, maksud cikgu macam ni. Cikgu nak ambil. Okay, alang-alang tadi dah dapat 46.5 tu. Kita ambil koordinat tu.
Okay, koordinat tu. Okay, koordinat dia jangan lupa koordinat X dulu. 1.2. Okay, 1.2. 46.5. Koordinat dia. Okay. Lepas tu, dari situ kita kira lebih daripada 4 kotak. Okay, 1, 2. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, tapi masalahnya kalau kita ambil sini, 1, 2, 3 pula. So, tak boleh. Okay, tak berapa sesuai. Okay, kalau kita nak ambil situ dengan hujung sekali pun boleh juga. Nak ambil dengan hujung sekali pun boleh juga. Okay, so koordinat sini 0, 0. Okay, so dia suruh show on the graph. So korang pun dah buat koordinat dia. So kita cari kecerunan dia. Tengok cari kecerunan. Dia kata kecerunan dia adalah K. So kita pakai huruf dia. Kecerunan memang kita pakai M, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Betul. Tapi dia dah tulis kat bawah tadi kecerunan dia K. So pakai je lah K. K bersamaan dengan Y2 tolak Y1. 46.5 tolak 0 Newton 4 CY. Okay, tengok cikgu bubuh unit. Cikgu bubuh unit 1.2 minus 0 current. Okay, so nilai K ni penting unit tu penting. Ada sebab dia. Bahagi 1.2 38.75. Tengok betul-betul. Newton ampere negatif 1. Okay, ambil tu. Right. So korang boleh, sebenarnya korang boleh ambil mana-mana koordinat yang korang nak ambil. Yang penting dia yang cikgu nak tunjuk adalah unit. Unit. So unit kecerunan tu adalah Newton ampere negatif 1. Okay, cikgu tak pernah belajar pun. Tak pernah belajar, tak apa. Tulis je. Okay. Walau tak pernah belajar pun tak apa. So dia memang Pak CY punya unit bahagi Pak CX punya unit. Newton ampere. So Newton ampere negatif 1. Okay, ada sebarang soalan yang tu? Dia memang kalau nombor 2 ni, kadang-kadang unit tu kau tak pernah jumpa pun. Silap-silap formula dia pun korang tak pernah jumpa. Cikgu ni formula mana? Ikut je. Ikut sahaja. Okay. Kertas 3 ni korang kena buat macam bahasa mudahnya macam kita ni, kalau bahasa kasar dia macam dungu. Maksudnya kau ikut je. Dia nak apa? Oh, kecerunan lah cari. Tak payah soal apa-apa. Maksudnya ni kenapa, ni kenapa? Tak, kertas 3 tak macam tu. Kertas 3 dia lebih kepada eksperimen. So macam mana kita analyse eksperimen? Macam inilah cara analyse eksperimen. So Newton ampere. Dapat Kalau tak bubuh unit ni yang salah. Tak bubuh unit yang salah. Kena bubuh unit. Okay. So 38.75 Newton ampere. Okay, so tu kat situ lah. Boleh bubuh kat bahagian jawapan ni. Cikgu buat dekat atas lah. Cikgu buat kat atas. Tapi korang boleh bubuh kat bahagian bawah tu. 38.75. Okay, kena ingat tau. Maklumat ni sebab kita akan pakai dekat belakang. Kita akan pakai kat belakang. 38.75 Newton ampere. Okay. Ni dia. Okay. The relationship between F and current is given by, ada persamaan. FBIL. Ini memang tak belajar SPM. Akan belajar lepas SPM. Dekat matrik, dekat asasi, akan belajar formula tu. Tapi cikgu tak belajar SPM, kenapa dia bagi formula ni? Okay. Dia untuk paper 3 dia tak ada masalah. Sebab at the end benda ni matematik. Dia tak ada suruh korang guna, dia tak ada suruh korang faham konsep, tak ada. So dia dah bagi formula, just use the formula. Okay, sekarang ni use the graph to determine the value of B. Okay, sini kemahiran matematik. Alright, ini kemahiran matematik. So, dia kata F is the magnetic field strength, L is the length of conductor. Use the graph to determine value of B. Okay, pertama, length of conductor sebenarnya dia dah bagi tahu. Kita tengok balik, dia bagi tahu dekat atas. Panjang konduktor tu dia beritahu. 5 cm length of conductor. Okay, 5 cm length of conductor. Maknanya, konduktor tu panjang dia dah tahu. Panjang dia 5 cm. Okay, 5 cm. Alright. So, apa kaitan formula ni? Okay, tips dia adalah korang kena cari
apa hubungan relationship between this equation and gradient dan kecerunan yang korang dah kira tadi. Okay. So, korang tengok cikgu buat dulu. Tadi kita kira kecerunan. Kecerunan adalah bersamaan dengan F dekat paksi Y bahagi current dekat paksi X. Okay. F kat paksi Y, current kat paksi X. And kita dapat unit dia tadi, jawapan dia 38.75 Newton ampere negatif 1. So ni yang paling penting. Okay. Bila kita ada formula, korang kena gunakan benda ni dan jadikan dia algebra. Maksud cikgu, kita nak cari B. So B adalah bersamaan F bahagi I L. Okay, F bahagi I dan L. Right. Right F bahagi I dan L. Okay. So bahasa mudahnya, F bahagi I, okay, dia sebenarnya adalah F bahagi I. Lepas tu L tu adalah darab 1/L lah. Dapat tak matematiknya? Okay, sampai sini ada yang confused? Okay, selain kecerunan, soalan apa lagi boleh tanya? Okay, selain kecerunan dia boleh tanya luas. Bergantung kepada eksperimen lah. Macam eksperimen ni luas dia mungkin tak mewakili apa-apa, so tak ada. Okay, so matematik dia cikgu nak F, B, F bahagi I, L. Asal lah algebra susun. So F bagi I darab dengan 1/L lah. Okay, F bagi I adalah kecerunan 38.75 Newton per ampere tadi. Okay, unit tu cikgu buat unit Newton ampere tu unit. Darab dengan 1 bahagi length. Length dia 5 cm. Length dia 5 cm. So bila kita darab, dia jadi macam mana? Unit dia akan jadi, okay, maknanya bahasa mudahnya kalau kita ambil nombor, dia akan jadi 38.75 bahagi 5. Okay, Newton ampere negatif 1 bawah ni cm. So apa unit akhir untuk B tu? 38.75 bahagi 5. Korang akan dapat 7.75 Newton ampere setiap 1 cm. Maksudnya kalau dia nak bawa current lalu, okay, dia punya magnetic field, okay, magnetic field dia, kekuatan magnet dia adalah bersamaan dengan 7.75 Newton. Okay, 7.75 Newton. Kalau dia nak bawa satu charge mengalir sepanjang 1 cm. Okay, maksudnya wayar ni ada charge. Okay, so katalah panjang ni 1 cm. Dia nak bawa charge ni bergerak. Ingat balik current tu apa? Current tu rate of charge flow. Berapa banyak charge mengalir dalam 1 saat. So dia nak bawa charge sampai sini, dia perlu bagi daya sebanyak 7.75 Newton. Barulah charge tu boleh bergerak sejauh 1 cm. Okay. Tapi don't worry, sen tu tak ada belajar. Tak belajar dalam SPM, tak belajar dalam SPM. Okay, tak belajar dalam SPM. Fokus dia adalah untuk korang kira jawapan je. So unit akhir dia adalah 7.75 Newton ampere negatif 1 cm negatif 1. Okay. So nombor 2 dia lebih kepada matematik. So make sure unit-unit tu korang jangan tinggal. Unit tu kena tulis supaya nanti korang boleh dapat unit akhir. Kalau tak tulis unit, nanti korang tak dapat unit akhir dia. Okay. Sebab korang dah biasa dalam kertas 1, kertas 2 buat jawapan tak ada unit dulu. Korang dah kira hujung baru buat unit. Masalah dia bila dekat paper 3. Tak tahu macam mana nak susun unit. Tu problem. Okay, careful untuk yang tu. Okay, sampai sini boleh? Dapat tak? Any further question untuk yang topik yang ni? Okay, faham Cikgu, selain kecerunan,
soalan apa lagi yang dia boleh tanya? Okay, selain kecerunan, dia boleh tanya luas bawah graf. Tu selain daripada kecerunan, dia boleh tanya luas bawah graf. Tapi dalam kes ni mungkin luas bawah graf tak mewakili apa-apa kuantiti, apa-apa unit, so tak adalah. So tak ada. Tapi dia boleh tanya dua lah. Maksudnya dari graf boleh cari dua perkara je. Level SPM punya graf boleh cari dua perkara je. Okay, luas dengan kecerunan. Bukan SPM je sebenarnya. Korang masuk universiti pun nanti boleh, kalau ada graf yang boleh cari dua je. Luas dengan kecerunan. Cuma bila masuk universiti nanti nak cari kecerunan dia tak adalah pakai ni dah. Y tolak Y, X tolak X, tak adalah pakai ni. Nak cari kecerunan waktu tu pakai ni. Kecerunan gradient. Okay, masuk universiti nanti nak cari luas. Okay, sekarang kalau level SPM takat segitiga ni, cari luas segitiga. 1/2 kali 4cx kali 4cy. Tu level SPM. Bila korang masuk universiti nanti nak cari luas, graf dia bukan macam ni. Graf dia bermacam-macam bentuk. So korang nak cari luas, pakailah integrate. So kalau orang tanya pakai tak lagi, pakai kecerunan dengan gradient dengan integration, pengamiran tu pakai. Lepas SPM pakai. So kalau boleh masterkanlah dua topik tu. Okay, masterkan dua topik tu. Nah, sekarang je susah. Masuk universiti nanti korang rasa ini macam tambah tolak je. Okay, macam tambah tolak je. Dia macam korang tadika cikgu tanya 4 campur 4 pun salah jawab kan. Cuba sekarang kalau 4 campur 4 dah boleh jawab. Macam itulah. Sekarang tengok gradient, tengok integrate, tengok differentiate rasa susah. Masuk dekat universiti nanti integrate dengan differentiate tu macam tambah tolak je. Okay. Alright. Okay, ada sebarang soalan yang tu? Habislah 2 markah seterusnya. And dia sesat lagi 2 soalan. Okay, ada lagi, lagi 3 soalan. Okay. Sekarang, dia tanya berkaitan dengan stronger magnet juga. Okay, experiment is repeated using a stronger magnet. What happened to the gradient? Okay, kalau stronger magnet, maksudnya dia punya magnetic field akan jadi lagi kuat. Apa jadi kepada kecerunan? So kecerunan dia, gradient dia will increase. Kecerunan dia bertambah lah. Okay, kecerunan dia akan bertambah. Okay, give one reason. Okay, stronger magnet. Stronger magnet has stronger magnetic field. Okay, mempunyai kekuatan medan magnet yang tinggi. Okay. Dapat? Sebab korang kena ingat, ni eksperimen 3.2. 3.2 ada beberapa faktor. Apa faktor dia? Faktor dia number 1, strength of magnet, kekuatan magnet. Kalau magnet lagi kuat, dia akan tolak lagi jauh, maknanya lagi besar force yang terhasil. Okay. So atau kalau kita nak pakai kepada formula pun boleh, nak faham formula dia macam ni. Stronger magnet dia wakili oleh huruf B. Maknanya F equals to B I L tadi. Okay, F equals to B I L. Kecerunan dia mewakili F over I. Okay, sama dengan B L. Okay, ni kecerunan. B ni magnetic field. So kalau kita belajar matematik hubungan sebelah kiri sebelah kanan, kalau ni bertambah, kecerunan pun bertambah. Sebab ni tadi kecerunan. Dapat? Okay, laju ke? Korang kat sini cikgu laju ke? Clear tak? Ke ada benda yang tak berapa faham? Kenapa cikgu kata tambah?
Okay. Okay, last sekali. One precaution. Apa precaution yang kita kena buat untuk improve the result of this experiment? Okay. So nak improve result eksperimen ni, yang pertama kita kena tengok balik eksperimen ni, susunan dia macam mana. Okay, saja kita patah balik ke atas, kita tengok susunan dia macam mana. Okay, macam ni lah susunan dia. Okay. So bila melibatkan elektrik, kalau macam ni elektromagnet pun kita sambung dengan elektrik kan. So precaution dia adalah make sure all the connection is tight. Okay, pastikan semua sambungan adalah ketat. Ataupun okay, so sambungan wayar tu semua adalah ketat lah, tight. Semua sambungan tu ketat. Tak adalah macam wayar tu kita letak okay, sikit boleh nak tercabut. Benda-benda tu tak boleh sebab dia akan ganggu eksperimen. So benda yang melibatkan elektrik, okay, ni dia punya precaution. Make sure all the connection is tightly connected. Make sure all the connection is tightly connected. So, pastikan semua sambungan disambung dengan ketat. Okay, mana-mana yang melibatkan elektrik, ini precaution dia. Bab elektrik, bab elektromagnet, tu precaution dia. Alright. Pastikan protektor lurus. Eksperimen tadi pastikan protektor lurus. Boleh juga. Boleh? Boleh? Tu sebagai precaution boleh? Okay, apa lagi jawapan selain betul? Pastikan protektor disambungkan lurus ataupun protektor, pengukuran protektor dilakukan ni. Apa lagi yang kena hati-hati? Apa yang kena elak? Kalau pakai protektor apa kena elak? Pastikan ayat tu kena tepat sikit. Pastikan protektor disambungkan dengan lurus untuk mengelakkan ralat parallax. Okay, to avoid parallax error. Okay, avoid parallax error. Yes, tu Najwa tulis parallax error. Okay. Okay, perkara yang korang jangan tulis, precaution jangan tulis. Jangan tulis. Repeat the experiment, take the average value. Ulang eksperimen dan ambil bacaan purata. Jangan tulis. Tak diterima. Okay, tak diterima. Sebab apa tak diterima? Benda tu memang korang kena buat dalam semua eksperimen pun. Semua eksperimen korang kena buat 2-3 kali, tak boleh buat sekali. Sebab kita nak ambil eksperimen, kita tak boleh buat satu kali bacaan je. Kita kena ambil banyak kali. Ambil bacaan purata. So yang itu benda memang kena buat. So tak boleh tulis benda tu. Okay, jangan tulis benda tu. Tapi kalau kata blur sangat, bolehlah tulis, cuma tak ada markah lah. Okay, apa dia? Soalan ni? Kalau eyes must be to the scale of emitter to avoid parallax error. Boleh? Okay. Boleh. Make sure eyes, apa ayat tadi? Perpendicular to the scale of emitter. Perpendicular to the scale of emitter to avoid parallax error. Yes, yang tu boleh terima. Yang tak boleh terima, repeat experiment, take the average. Tak boleh terima. Okay, ulang eksperimen dan ambil bacaan purata tak diterima. Sebagai precaution, tak diterima. Okay. So, itulah dia soalan nombor 1 dan nombor 2. Okay. So, mana-mana eksperimen boleh masuk nombor 1, boleh masuk nombor 2. Okay, mana-mana eksperimen. Okay, mana-mana eksperimen. Saya tunjuk kat sini. Mana-mana eksperimen boleh masuk nombor 1, nombor 2. Okay. Contoh spring. Okay, ni tahun yang dia masuk. Okay, tahun yang dia masuk.
Dia baru je juga 2018. 2018 spring. Okay. So bila cikgu tulis kat sini, spring nombor 2. Nombor 2 maksudnya eksperimen tu bagi graf. Macam kita baru jawab tadi lah. Dia bagi graf. Korang cari kecerunan. Okay, buat matematik dia. Nombor 2. Kalau nombor 3, kena buat daripada awal. Nombor 3 ni kita bincang esok. Okay, nombor 2 sekali lagi dia keluar 2014, keluar nombor 2. Dia buat graf. Okay, 2016 dia keluar kat nombor 1. Maknanya dia bagi gambar spring, ada 5 gambar spring. Korang kena baca pemanjangan. 2018 pun dia keluar dekat nombor 1. So korang kena baca dekat gambar yang dia bagi tu. Sebab tu yang ini, okay, topik ni, kalau paper 2, siapa yang join kelas cikgu sebelum ni, cikgu beritahu paper 2 ni jarang keluar. Dia pernah keluar sekali je 2013 paper 2. Sebab apa? Sebab dia simpan masuk kat sini. Dekat paper 3. Okay. Bukan nak kata tak payah belajar, kena. Ada juga paper 1 confirm ada. Cuma kalau paper 2 dia pernah keluar 2013. Okay. Trial kalau SPM paper 3 dia banyak kali keluar. Okay, dia paling banyak keluar dalam paper 3 berbanding topik yang lain. Yang ni tekanan untuk cecair. Tengok cecair keluar 2 kali je. Okay, cecair keluar, water pressure keluar 2 kali. Okay. So Archimedes keluar 4 kali pernah keluar. Archimedes pernah keluar 4 kali. Ini Archimedes. Lepas tu heat capacity keluar sekali. Okay, yang banyak kat sini gas law. Tapi gas law ni bukan satu gas law je. 3 lah antara 3 gas law. Kita ada Boyle's law, hukum Boyle's. Okay, hukum Boyle's law. Lepas tu kita ada Charles law. Okay, hukum Charles. Lepas tu kita ada pressure law. Okay, pressure law. Okay, pressure law. Okay, habis je pressure law, masuklah cahaya. So untuk cahaya kita ada refraction, pembiasan, 3 kali pernah masuk. Okay, pembiasan. And then kita ada soalan untuk lens. Okay, kantak ni ha. Okay, eksperimen kantak. Ini pun 2 kali pernah masuk. Okay, lepas tu habislah. Masuklah wave pula. Wave 3 kali masuk. Okay, interference ripple tank, interference. Okay, interference untuk dui celah yang pernah masuk 2 kali juga. Okay. Lepas tu elektrik masuk 3 kali, Ohm's law. Okay, and then masuk untuk resistance. Faktor resistance ni antara paling suka keluar trial dan suka keluar SPM. Paper 3. Effect of resistance. Okay, effect of resistance. Okay, and then satu lagi, habis lah elektrik. 2 je. Dan elektromagnet 2. Elektromagnet yang kita tengok tadi, force tu. Dan benda ni lah, elektromagnet. Yang ni, kekuatan magnet. Okay, 3.1. And then ada one yang tadi, yang korang buat tadi. And kalau yang masuk paper bahagian essay, okay, bahagian B ni nombor 4. So yang ni tak masuk dekat bahagian A. Kenapa tak masuk bahagian A? Sebab dia tak ada alat nak ukur. Okay, dia ada alat galvanometer lah, tapi selalunya dia tak keluar dekat bahagian A. Okay, habis. Sebab apa habis? Sebab elektronik tak pernah keluar SPM, paper 3 tak ada, radioaktif pun tak ada paper 3. So dia sampai elektromagnet je. Sebab tu cikgu kata kalau korang nak study 1 tahun, paper 3, korang study form 5 lah. Form 5 sikit je. Berbanding form 4. Form 5 lagi sikit. Kalau untuk bahagian nombor 3 dengan nombor 4 lah. Okay, nombor 3 dengan nombor 4. Alright. So ni dia punya langkah berjaga-jaga. Contoh elektrik. Okay, semua wayar disambung ketat. Okay, matikan switch setiap kali bacaan. Okay, elak ralat parallax. Okay, lepas tu yang bacaan 4 puratan dia tak boleh pakai. Eksperimen diulang 4 kali dah tak boleh pakai. Yang ni elak parallax boleh.
kedudukan skrin, ni semua itu dia punya ni lah. Ni ada dalam nota yang cikgu bagi dekat korang, so korang boleh tengok balik. Alright, itu sahaja untuk soalan bahagian A, paper 3. Cikgu macam mana nak baca ukuran dekat manometer untuk water pressure? Oh, okey, kejap. Good question. Ni kawan korang tanya macam mana nak baca ukuran manometer untuk water pressure. Okey. Pakai pembaris. Manometer pakai pembaris. Okey, jap cikgu tunjuk manometer. Sekejap buka nak naik ke atas ni. Sekejap. Okay. Okay, sekejap. Sikit lagi nak sampai dah. Light. Manometer. Water pressure. Okay, sekejap. Voice. Archimedes. Heat capacity. Wait, hilang. Okay, sekejap Okay, Archimedes, buoyant force. Ni, alright. So, kita pakai pembaris. Okay, kita pakai pembaris. Okay, so eksperimen dia 3 ayat. Cikgu tulis kat sini macam mana nak pakai 3 ayat. Okay, untuk 3 ayat korang tengok ni dulu. Manipulated dia kedalaman, rendaman, kedalaman. Responding dia adalah pressure. Tapi macam mana kita ukur pressure, kita ukur panjang kolom dekat manometer ni. Okay, kat sini. Berapa L ni naik, berapa tinggi ni. Okay, so dia punya prosedur. Okay, contoh. Ni prosedur dia. Ayat pertama, eksperimen dimulakan dengan kedalaman rendaman 2 cm. Okay, nak tahu macam mana 2 cm ke pembaris lah. Kena ada pembaris kat situ. Okay, pembaris. And then ayat nombor 2, pressure of liquid is measured by the length of manometer tube. Okay, length of manometer tube. Guna pembaris. Okay, korang boleh guna pembaris. Using a ruler. And recorded. Okay, so tu dia punya 3 ayat. Tapi ni kita akan cerita esok lah. Okay, 3 ayat ni kita cerita esok. Tapi korang boleh pakai pembaris. Okay, tadi cikgu cakap form 5 sampai topik mana je? Paper 3, form 5 sampai topik elektromagnet. Okay, topik elektromagnet. Maknanya korang ada wave, elektrik, elektromagnet. 3 je. Okay, untuk form 5. Radioaktif tak ada. Tapi kalau korang ambil form 4 daripada chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, 4 bab ada eksperimen. Okay, tu kalau nak untuk bahagian B lah, bahagian B. Kalau nak study. Study semua bagus, tak ada masalah, tak banyak pun. Setiap chapter lebih kurang 2. Heat je banyak sikit sebab heat ada 5 eksperimen. Yang lain kebanyakan 2. Bab 2 form 4 ada 2. Bab 3 form 4 pun ada 2. 4. Bab 4 je banyak sikit, bab 4 ada 5. Bab 5 ada 2 balik. So form 4 banyak lah. Kalau form 5, wave 1. And then wave 2, elektrik 2, elektromagnet 3. Tu je lah. 2, 3. 2, 3 total baru 7. So 7 lah kalau bahagian kalau form 5. Kalau form 4 banyak sikit. Cikgu ada list eksperimen form 5 sekali dengan prosedur. Ada dalam nota. Ada yang cikgu bagi, cikgu send link tu. Send link nota ni. Okay, nota ni cikgu dah bagi. Okay, cikgu ada bagi kat korang. Ni prosedur lah. Okay, itu prosedur. Prosedur ni kita cerita esok. Jangan risau. Prosedur kita cerita esok. Untuk almost semua eksperimen. Okay. Boleh Najwa? Kita cerita esok untuk prosedur tu. Alright. So hari ni kita ada 15 orang. Okay, kejap. Okay, so cikgu print screen kejap.
Okay, 15 orang hari ni. So thank you korang yang join sesi hari ni. Esok kita ada lagi So esok kita ada topik, esok untuk soalan apa nama tu? Esok kita fokus dekat soalan bahagian B pula. Esok kat bahagian B. So bahagian B ada prosedur sebagainya, tu esok. Okay, macam mana nak buat eksperimen, macam mana korang nak score 12/12. Okay, tu penting, nak score 12/12. So itu sahaja untuk hari ni. Hopefully jumpa korang lagi esok, sama juga pagi pukul 9 sampai 10.30. Cikgu dah send link tadi. Cikgu send link dua-dua hari. Okay, send link dua-dua hari. So korang boleh join untuk esok. Itu sahaja untuk hari ni. Jumpa korang esok. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.